Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 2 Askia. Bertemu lagi kita dalam PDPR pada minggu ini. Pada minggu ini, anda akan menggunakan modul pembelajaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah untuk anda. Pada hari ini, cikgu akan menggunakan modul sebagaimana tertera di sini pada muka surat 1 untuk bahasa Melayu. Pada hari ini kita akan menulis secara mekanis perkataan ataupun ayat di mana anda dikehendaki menyusun perkataan menjadi ayat lengkap. Tulis semula dengan tulisan yang kemas. Sebelum itu, cikgu akan menerangkan kepada anda bagaimana teknik untuk menghasilkan satu ayat yang lengkap. Mungkin anda masih ingat apa yang cikgu ajari pada tahun lepas. Ya, kita kembali semula ingatan kita di tahun ini. Pada tahun lepas, cikgu menggunakan si, bu, di. Ya, anda masih ingat si untuk siapa? Bu untuk buat apa? Di untuk di mana. Buat apa, sudah tentu kita akan menggunakan kata kerja. Apa aktiviti dia? Melibatkan kata kerja. Contoh ayat yang saya ada kat sini, Haziq membaca buku di perpustakaan sekolah. Haziq merujuk kepada si. Membaca merujuk kepada buat apa. Buat apa. Dan di perpustakaan sekolah merujuk kepada di mana. Di mana. Maka inilah ayat yang kita belajar pada tahun lepas. Haziq membaca buku di perpustakaan sekolah. Kita akan mendapat berapa patah perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 patah perkataan. Hari ini, cikgu akan lebihkan sedikit, pembaharukan sedikit bagaimana untuk kita membina ayat dengan lebih mantap. Hari ini, cikgu akan tunjukkan kepada anda. Cikgu masih lagi menggunakan teknik yang sama. Namun begitu, cikgu lakukan sedikit perubahan di dalam format ini. Kita masih lagi mengekalkan si, bu, di. Ya, kita masih kekalkan lagi teknik yang sama. Namun begitu, cikgu akan sambah ba, ke. Ya, jangan risau, cikgu akan terang. Si merujuk kepada siapa. Bu, buat apa. Di mana. Ba, bagaimana. Ke, kenapa. Kenapa. Cikgu akan terangkan sedikit untuk ke. Cikgu akan menggunakan lagi su. Ka. Su. Ka. Apa itu su? Su untuk supaya. U untuk. Ke untuk kerana. A untuk agar. Nampak? Siapa?
buat apa, di mana, bagaimana, kenapa. Kenapa kita pecahkan sedikit lagi, kita guna suka. Su, S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar. Kita akan cuba melihat ayat yang kita akan cuba binakan. Di sini cikgu akan binakan satu ayat. Sufyan, okey, membina istana pasir di tepi pantai untuk mengembirakan hati. Okey, jelas di situ ayat cikgu. Sufyan membina istana pasir di tepi pantai untuk mengembirakan hati. Sufyan merujuk kepada siapa? Sufyan merujuk kepada siapa? Membina merujuk kepada aktiviti. Aktiviti sudah tentu kita menggunakan kata kerja. Kata kerja sekarang ialah membina. Untuk buat apa? Membina apa? Membina istana pasir. Di tepi pantai merujuk kepada di. Untuk, kenapa dia membina istana pasir? Kita menggunakan ke. Dan kita memilih suka. So, suka yang pertama kita pilih ialah S. Supaya, U untuk mengembirakan hati. Maksud dia, Sufyan membina istana pasir di tepi pantai untuk menggembirakan hati. Itu jelas. Ini contoh ayat. Saya akan tunjukkan contoh ayat yang kedua. Kita masih lagi menggunakan si, bu, di, ba, ke, suka. Yang pertama kita bina ayat. Kita tentukan terlebih dahulu siapa. Watak mesti orang. Watak mesti orang. Siapa? Saya suka Haziq. Nama watak yang saya pilih ialah Haziq. Haziq membuat apa? Bergantung kepada gambar yang akan diberikan ataupun bergantung kepada pemikiran anda. Dia buat apa? Sekarang saya memilih dia membaca. Membaca apa? Sudah tentu akan membaca buku. Membaca buku. Di mana biasanya kita membaca buku? Di bilik bacaan. Kenapa dia membaca buku? Kenapa dia membaca buku? Saya menggunakan ke dan saya menggunakan suka. Saya lebih suka kepada ke. Kerana apa? Kerana pada hujung minggu ataupun pada minggu hadapan, peperiksaan dijalankan. So, sudah lengkap ayat kita. Haziq membaca buku di bilik bacaan kerana pada minggu hadapan peperiksaan dijalankan ataupun kita nak tambah lagi. Okey. Ataupun kita tak nak guna ayat ni, kita nak guna yang agar. Haziq membaca buku di bilik bacaan agar dapat memahami
pelajaran memahami dengan jelas. Pembelajaran tadi. Haziq membaca buku di bilik bacaan agar dapat memahami dengan jelas pembelajaran tadi. Ataupun Haziq mengulang kaji di bilik bacaan agar dapat memahami dengan lebih jelas pembelajaran pagi tadi. Jelas? Itu kita menggunakan C. Kita berbalik kepada pembinaan ayat anda di dalam modul. Di dalam modul itu, dia meminta anda menyusun perkataan. Menyusun perkataan. Contohnya, dia bagi ayat macam ni, baca di bacaan bilik Salmi. Jadi dia meminta anda menyusun perkataan. So kita kena tentu di mana watak dia, C dia. C dia di sini, Salmi. Yang kedua, buat apa? Membaca yang sini, membaca. Saya terlepas satu lagi. Buku di bilik. Salmi membaca buku di bilik. Ataupun saya bagi lagi satu contoh. Saya bagi contoh kepada anda untuk lebih jelas bagaimana nak membina susunan ayat ini. Contoh saya ambil. Pasu bunga ke dalam Ali memasukkan. Pasu bunga ke dalam Ali memasukkan. Jadi jawapan di sini kita akan susunkan. Biar ayat menjadi gramatik. Ali nombor 1 kita tulis di sini. Ali nombor 1. Nombor 2, buat apa? Buat apa? Memasukkan di ke di ni ke dalam lah. Ke dalam pasu bunga. Nampak? Kita akan salin balik ayat ini. Ali memasukkan pasu Ali memasukkan bunga. Ali memasukkan bunga ke dalam pasu. Jadi ayat dia, Ali memasukkan bunga ke dalam pasu. Nampak? Ayat kita dah lengkap. Ali memasukkan bunga ke dalam pasu. Kita masih lagi tetap menggunakan ayat ini. Contohnya kalau kita tengok sekarang, ayat pertama, meletakkan lilin Ibu Aimi kek di atas hari lahirnya. Meletakkan lilin itu aktiviti. Aktiviti itu ialah buat apa? Ibu Aimi ialah siapa? Kek itu ialah merujuk kepada apa yang dia buat. Di atas merujuk kepada di mana. Okey. Jadi jawapan dia, cuba anda fikir jawapannya. Saya mengharapkan anda dapat
belajar apa yang saya nak ajar hari ini. Sekiranya ada masalah, belum faham, belum jelas, terus hubungi saya di 017-961-9315. Dan saya juga meminta anda, sekiranya anda ingin membaca secara online dengan saya, juga hubungi saya di talian yang telah saya nyatakan tadi. Anda terus WhatsApp saja ataupun M saya secara tepi yang anda ingin membaca secara online dengan saya. Sekian, terima kasih pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.